A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan kepada kita lagi untuk meneruskan saki-baki hidup yang entah bila kita akan dipanggil pulang. Maka dengan peluang yang ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, ambillah, sisipkanlah, titipkanlah dengan amalan-amalan kebajikan, di samping dengan kita mencari ilmu untuk menjadikan ia pengesahan kepada kita untuk bertemu dengan Tuhan Rabbul Alamin. Muslimin yang dirahmati Allah, saban hari kita selalu berlaku kekacauan. Kekacauan yang dikatakan di sini adalah pemindahan waktu-waktu menjadi satu masalah kepada kita. Tetapi apabila kita berpegang kepada Al-Quranul Karim yang menyebut wa makaru wa makarullah innallaha khairul makirin, kita merancang, Allah pun merancang, tetapi sebaik-baik perancangan adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikut perancangan pada esok hari, pakat duk pasang niat dah masing-masing. Ustaz Bollywood tak ada, esok Ustaz Mellywood ya dah, Bollywood tak ada. Esok akan digantikan kuliah maghrib oleh Ustaz Zamri Mantap, hak yang mari mengaji itu dalam TV 9. Ustaz Bollywood tak boleh main, Mellywood yang ada. Ini untuk perhatian tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Baik, kita terus kepada pengajian. Masjid ini menjadi satu saksi kepada saya apabila mengatakan, bila kata tak mengaji. Satu ketika selepas daripada kuliah sebegini, juga pada kuliah saya bulan lepas, datang seorang hamba Allah bertanyakan kepada saya, apa hukum Ustaz saya menyebut isteri saya bahawa dadanya, saya tak mahu sebutlah in bracket, macam mak saya punya. Tu saya kata bodoh, terlenggak-lenggak pasal itu. Hukum dia zihar. Dia tak boleh dah duduk dengan isteri dia. Mai bulan madu dilangkawi. Cuti sekolah baru ni, bulan 3 kalau tak silap saya. Wah, isteri teriak dah dalam kereta. Tu nak buat macam mana Ustaz? Nak kena pergi pejabat agama? Tak, memang tak boleh balik dah, saya kata. Oh, lagi tak kena. Merah lagi ni. Nak buat macam mana Ustaz? Nak buat macam mana Ustaz? Saja nak buat gempak bagi kat dia. Lain kali jangan mulut, jangan duk jelabah mengaji, orang kata. Zihar, yakni menzahirkan isteri dengan tubuh badan ibu kita. Maka hukum dia zihar. Quran pun ada, hadis pun ada. Nak buat macam mana? Last sekali baru saya kata, puasa 3 hari berturut-turut, jangan tidur dengan isteri. 3 hari berturut-turut, jatuh satu ulang balik. 3 hari berturut-turut. Bebaskan hamba sahaya. Tak ada bagi makan 3 orang miskin sampai kenyang. Mungkin tak boleh nak cari, 3 hari berturut-turut. Maka
balik-balik. Tapi kena isytihar dekat ibu bapa, kata kami telah terzihar. Tu dia tuan-tuan, yang kata kita lah ni sebenarnya bukan dia reti apa pun. Kalaulah dalam keadaan sebegitu rupa, tiba-tiba balik duk tidur dapat anak, hukum dia luar nikah. Muslimin yang dirahmati Allah, bila kata dengar kata ada majlis ilmu, letak dalam hati, tanam dalam hati, nak pergi mengaji. Sebab apa? Sebab kesesatan, hasutan dan sebagainya ada di hadapan kita. Kita tak tahu bahawa benda itu akan berlaku kepada kita. Wala'iyyazubillah min zalik. Itulah jawapan daripada saya. Setelah berminggu-minggu pun saya terlupa nak bagi tahu mengaji tuan-tuan. Baik, kita sambung balik dalam kitab Bahrul Mazi. Juzuk yang kedua, bab salat. Kita masuk dalam masalah 63 62. Bab majaa fi waqtil awal minal fadli. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala anhu, kata pengarang kitab ini Syekh Idris Al-Marbawi, masalah bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis waktu yang pertama daripada kelebihan-kelebihannya. Kita sembahyang selalu tapi kita tak tahu di manakah waktu kelebihan dia. Afdal dituntut. Kalau kata makan sebelum kita lapar, kita kena cari dah. Sebab bila kalau berlakunya lapar, kita nak marah, kan? Bila lapar dia kira nak marah ke orang. Yang kedua, bila lapar dia tak larat. Bila lapar khusyuk hilang. Maka Nabi SAW kata, makan kamu sebelum rasa lapar. Begitu juga dalam bab sembahyang. Sembahyang dulu. Sembahyang ada waktu-waktu dia. Bawa kereta, tunggu sampai naik menyala, dah dia duduk gagah lagi. Gagah-gagah mampu tepi kubur, penyih seorang-seorang maghrib. Nak buat apa dah? Tu dia lah kata, bersedia sebelum. Muslimin yang dirahmati Allah, ketahuilah kiranya ya saudaraku, adalah sembahyang itu ada bagi-bagi tiap-tiap waktunya masa yang afdal. Masa-masa manakah yang afdal untuk kita buat, yang kita dapat kelebihan daripada kelebihan-kelebihannya? Ada kelebihan, ada sedikit diberi ganjaran kepada kita bila kita buat elok-elok, iaitu ialah di awal waktunya, sebagaimana kenyataan daripada hadis-hadis yang sahih yang telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Demikian bunyinya. Kita bawa hadis nak menyungguhkan kata dalil bahawa tiap-tiap sembahyang ada waktu yang afdal. Kalau minggu lepas kita bincang bab maghrib, yang kalau boleh tak payah dah sembahyang 2 rakaat awal. Ada kata ulama tak payah dah, Qobliyah tak payah dah. Terus dengan sembahyang dengan sifat Nabi SAW. Sempat lagi habis-habis sembahyang pi main memanah lagi, maksudnya cerah lagi. Tapi yang kita buat pun ada hadis, sempat untuk kita sembahyang qobliyah diteruskan. Okey, kita bawa hadis untuk yang cerita tentang fadilat awal sembahyang tiap-tiap waktu. Hadis yang berbunyi, An Ali bin Abi Talib anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya Ali. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia bagi siapa? Baginya, itu Ali. Hai Ali, salasun la tuakhirha, 3 perkara jangan engkau takhirkan akan dia, jangan dilewatkan akan dia, kerana jikalau takhirkan nescaya mendapat rugi besar, atau mendatangkan kemudaratan, atau beroleh, ditulis di sini nah, bukan saya kata, beroleh kemaluan. Baik, malu. Okey, tapi cerita dia imbuhan tu betul, tapi orang kita dia faham kot lain. Boleh malu dan lainnya. As-salatun iza anat, wal janazatun iza hadarat, wal aimmu iza wajadta laha kufu'ah. 3 benda jangan kita lewat-lewatkan.
Yang pertamanya sembahyang fardu yang 5. Apabila telah datang waktunya, hendaklah segerakan dan jangan ditakhirkan akan dia. Jangan ditakhirkan, melainkan ada uzur. Selagi dia bagi sebab-sebab. Dan keduanya, mayat apabila telah hadir sampai kepada kita ataupun berlaku kematian, selagi dia bagi juga. Bagaimana nak cek orang mati mengikut mazhab Syafi'i? Ada tuan-tuan. Maka hendaklah tanamkan dan segeranya dan tak usahlah nanti-nanti takhirkannya. Apa hukum angkat Al-Fatihah? Satu langkah Al-Fatihah. Kan? Muslimin yang dirahmati Allah. Dan ketiganya, perempuan bujang, janda atau anak dara, apabila telah engkau wafat, engkau dapat, bukan wafat, engkau dapat, sepatutnya orang baginya, dah ada orang nak masuk dah, bagi menikah cepat-cepat. Kan? Janda atau anak dara, jangan duk biar lama-lama, sebab saat lagi dia jadi satu cacah marbah. Itu 3 benda yang kita kena ingat, kena dipercepatkan, tak boleh ditakhirkan. Muslimin yang dirahmati Allah, kata Abu Isha, bermula hadis ini ialah hasan, lagi gharib. Gharib pada perawi dah. 63 masalah. Baik. Waktu yang 8-nya apa ia? Iaitu, ya saudaraku, telah berkata ulama Asy-Syafi'iyah, ulama-ulama daripada mazhab Imam Syafi'i, bahawasanya segala waktu sembahyang itu ada 8. Terbahagi kepada 8. Yang pertama, waktu fadilat. Yang kedua, waktu ikhtiar. Yang ketiga, waktu jawaz, harus, serta tiada makruh. Kita nak masuk yang mana? Yang keempat, waktu hurumat, waktu haram. Yang kelima, waktu darurah, darurat. Yang keenam, waktu idrak, waktu kita tahu dan tahu dah kata masuk waktu, tapi dah terlebih dah waktu tu. Yang ketujuh, waktu uzur. Yang ke-8, waktu harus serta makruh. Tadi harus tapi tak makruh. Harus dia buat tapi makruh. Maka 88 bahagian waktu sembahyang ini diterangkan satu-satunya dengan tafsil dan diperbuat akan dia masalah juga. Bawa masalah untuk bagi kita faham. Lah ni kita nak masuk yang mana satu? Tak usah duk cerita banyak lah. Tengok tang saf dah. Kalau kata hari Jumaat, pasal apa saf depan tak masuk-masuk? Dia penuh kot belakang habis. Tambah-tambah tang pintu, cukup jadi. Pasal apa yang dia tak mau? Yang tu pun ada fadilat. Yang kata masuk waktu bila? Okey, baik. Masalah waktu fadilat bagi sembahyang dan mengenalnya. Kata ulama, bermula waktu fadilat itu ialah daripada awal masuk waktu sampai lalu daripadanya kadar 3/16 saat. 3/16 saat. Saya tadi bukan takat telinga kera, penin lah telinga kera, tanda soal. 3/16 saat. Kiraan ahli falak. Masuk tu bila, kan kita tengok takwim masuk bila, habis bila, depa kira macam tu. Ahli falak kira hari ni akan jatuh hari ni, hari ni akan jatuh hari ni. Anak saya tanya bila kita puasa apa, lagi 2 bulan. Dia duk kira maghrib pukul berapa. Alah 7.28. Tengok-tengok okey kurang, tak apa. Dia duk takut masuk 7.40. Kacau dia kata. Tak kacau pasal apa kata? Puasa je lah, bukan ada orang mati pun pasal kayak puasa. Okey, hak tu yang kata perubahan-perubahan itu mengikut ahli falak. Dia tengok, dia kira tiap-tiap hari akan ada perubahan. 3/16 saat. Cara falaki nama dia, ahli falak. Dan sebab dinamakan waktu fadilat kerana sembahyang di dalamnya lebih afdal daripada sembahyang pada baki waktunya.
Kita kata 10 minit, lepas tu lebih pada 16 minit ke atas, 15, 16, dah kurang dah pahala dah. 16 minit pun kira 16 minit atas pada tu dah tak ada fadilat. Okey. Yang kemudian daripadanya, maka waktu fadilat itu ada maujud, yakni wujud dia pada sekalian waktu yang 5 waktu ada fadilatnya. Muslimin yang dirahmati Allah, 65 masalah waktu ikhtiar. Boleh pilih yang mana-mana satu. Ikhtiar bagi sembahyang dan mengenalnya. Kata ulama, bermula waktu ikhtiar itu ialah daripada awal waktu. Bila masuk awal waktu tak boleh jam kereta. Okey, maka kita ikhtiar bagaimana nak cepat, bagaimana nak boleh sembahyang. Berhenti tahun tu juga ke parking turun pi. Bagus buat macam tu, habis jam pula dengan kita. Tak kena ikhtiar lah, sehingga tidak mendatangkan mudarat pada orang lain pula. Itu kata ikhtiar, bagaimana nak kekalkan. Di awal waktu sampai kekal daripadanya qadar lulus sembahyang. Sampai bila lulus sembahyang? Sampai 5 minit sebelum masuk waktu yang lain. Ada lagi kayuh dulu. Ada lagi kayuh. Lepas tu balik-balik melenggak depan TV lagi. Kat 5 minit nak masuk maghrib baru nak sembahyang. Tu bukan ikhtiar. Yang tu saja-saja sengaja jatuh haram. Tapi sembahyang sah. Banyak jadi macam tu. Okey, baik. Maka sembahyang di dalam sepanjang waktu-waktu ikhtiar, kerana lebihnya, rajahnya atas barang yang kemudiannya lebih baik daripada waktu hurumat, waktu haram. Kalau tak boleh fadilat, ambil cari kelebihan, masuk awal waktu terus sembahyang, kena ada konsep ikhtiar. Macam mana nak bagi sembahyang cepat juga. Tu dipanggil waktu ikhtiar. Duk loleh tu pasal apa? Alasan apa? Yang hari tu 18 bawa kereta boleh laju pergi market. Yang hari ni pasal apa? 60 km sejam ya pergi masjid. Tapi ingat tuan-tuan, pergi masjid jangan bawa laju-laju, makruh. Kalah mak rempit tu, terpacak ekor ni. Dah pergi sampai cepat. Silat-silat jatuh haram kalau jatuh. Nabi kata kalau dah terlambat ikhtiar, bila nak pergi ke masjid bawa relax. Sampai masjid pun ambil ayat sembahyang relax. Jangan duk kelang kabut. Relax. Kalau kelang kabut jatuh makruh. Jalan pun jangan kelang kabut. Masuk sempat yang mana rakaat yang kita sempat buat. Yang ni masalah. Kita sempat 2 rakaat dengan imam yang kedua. Ataupun pertama kita tak sempat, yang kedua kita sempat. Duduk-duduk Allahu Akbar, dengar baca Fatihah, kita pun baca Fatihah, habis daripada tu kita rokok sujud dengan imam, imam baca tahiyat. Kita pun baca tahiyat. Kan? Mana boleh bangkit terus sebab kita ikut imam. Tiba-tiba imam bangkit, Allahu Akbar. Ingat nah, masna. Setiap 2 rakaat sunat angkat tangan. Okey? Sebab Nabi kata masna 2 rakaat. Angkat tangan. Yang kita baru 1 rakaat, pasal apa angkat tangan? Maksudnya kita tak peka dalam sembahyang. Kita tadi baru 1 rakaat, bangkit tahiyat. Tahiyat tu bukan untuk kita, ra'i imam. Habis kita angkat, tak dapat apa pun. Ada ulama kata makruh. Sebab apa? Nabi kata masna, pasal apa? Kita 1 baru angkat dah. Habis. Kuantu imam sembahyang maghrib. Dia duduk pula hayang rakaat ketiga, imam baca tahiyat, habis baca tahiyat akhir bagi salam, kita bangkit. Barulah kita angkat tangan. Sebab baru 2 kita mengangkat, memberi signal tadi nak bagi kita ingat rakaat kita. Bukan tiap-tiap kali kena angkat. Angkat ni ada 4 dalam sembahyang, iaitu takbiratul ihram. Angkat tu sunat ya, tapi nak menandakan bermula. Nak rokok 2, i'tidal, dan rakaat kedua nak masuk rakaat ketiga. Tu ya. Lain pada tu tak ada. Duduk tengah duduk tahiyat, Allahu Akbar. Pandai Pak. Mana boleh duduk tahiyat angkat tangan sambil duduk. Dia kata nak ambil pahala, kalau boleh ambil peluang, dia kata. Pandai. Muslimin yang dirahmati Allah. Ingat dah.
Angkat tangan tadi menandakan tang mana kedudukan kita. Nak bagi khusyuk, kata Imam Syafi'i, buat. Nak bagi khusyuk, buat. Kita ingat dah. Allah, habis-habis Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Kita tahu dah, kita nak masuk ketiga. Nampak signal tu. Tapi kalau kita tak pernah buat, berapa dah tahu. Dia duk kira nak habis dah. Nak kira nak habis dah. Itulah. Nampak? Tu signal pada kita. Imam Syafi'i bagi guide kita. Okey, baik. Maka penghabisannya waktu ikhtiar itu, waktu pada zuhurnya ialah zuhur bila habis waktu yang ikhtiar tadi, manakala tinggal ia kadar sembahyang sahaja. Tinggal sembahyang saja. Bila ujung-ujung daripada sekadar. Sikit lagi ya, nak habis, nak masuk dah. Bayang-bayang sama dengan bayang. Tu nak masuk haram dah. Okey. Pada asar jangan jadi bayang-bayang setiapnya seumpama dua. Asar pula bila nak habis dia, ikhtiar dia, 2 kali bayang. Nak masuk habis dah. Tu waktu nak masuk haram dah. Okey. Dan pada maghrib dengan habis waktu fadilat. Maghrib habis waktu fadilat. Lambat je habis. Sebab tu ada imam-imam habis-habis Allahu Akbar, la ilaha illallah, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syukur la ilaha illallah. Sebab apa? Sebab nak cari fadilat. Tak ada dah qabliyah tak ada. Tapi kalau di negara luar lah, sebab maghrib cukup pendek masa dia. Kalau macam di Malaysia agak panjang juga. Baik. Orang tanya kita, pasal apa maghrib? Kadang-kadang di sini ada orang buat macam tu. Yakni azan lepas tu turun qomat, sebab nak ambil sifat Nabi SAW. Dan ada juga Nabi sembahyang dia buat qabliyah. Maka hak yang kita ambil hari ni, yang banyaknya kita buat adalah kita ambil qabliyah juga. Sebab apa? Luangan masa maghrib kita tak sama dengan orang yang ada di atas khatulistiwa, dekat dengan ujung dunia. Orang yang dekat dengan ujung dunia, dia masa dia matahari cepat turun. Tu kena tengok kedudukan dunia. Baik, terus masalah. Dan pada Isya, bila yang nak masuk waktu habis Isya, dengan habis sepertiga malam, awal malam, yakni pukul 3, pukul 4 tu nak habis dah. Nak habis dah waktu Isya. Di mana afdal sembahyang Isya? Sepertiga malam, pukul 1, pukul 12. Kita bincang minggu lepas. Tapi kalau dah nak takut sat lagi tidur, maka sembahyanglah awal 8.30 terus sembahyang. Okey. Tapi yang afdal tang mana? 1/3 malam. Nabi selalu buat 1/3 malam baru Nabi sembahyang Isya. Lebih pada 1/3 malam, bawa kedua ketiga, pukul 2 ke 3, iaitu dah masuk ujung penghabisan Isya dah. Yang tu untuk nak masuk dalam qiyamul lail dah. Okey. Muslimin yang dirahmati Allah, masalah 66, waktu harus dengan tiada makruh sembahyang. Harus, yakni buat tak apa, tak buat tak apa, dan makruh, dibenci Allah. Sembahyang dan mengenalnya. Kata ulama, bermula waktu harus dengan tiada makruh itu, tiada makruh ialah bersamaan jua bagi waktu ikhtiar. Sama, lebih kurang. Tapi kita tak ikhtiar saja, duduk melengung. Tu yang dikata harus tapi makruh. Yang tadi ikhtiar. Pasal apa? Dalam keadaan duduk dalam kereta, dalam keadaan terpaksa berperang, dalam keadaan yang memang terdesak, maka dia ikhtiar mana-mana waktu. Sekarang ni dia duduk saja. Yang ni dipanggil harus makruh. Baik. 67, masalah waktu hurumat, waktu yang diharamkan. Dan waktu darurat, bagaimana mengenalnya? Waktu hurumat dan waktu darurat. Kata ulama, bermula waktu hurumat itu ialah akhir waktu, sekira-kira tinggal barang yang tiada lulus habis rakaat. Sempat 1 rakaat ya, Allahu Akbar, dan sujud 1 rakaat, dan nak bangkit rakaat kedua, azan dah masuk dah. Azan waktu lain. Tu waktu hurumat nama dah. Waktu yang diharamkan. Haramkan apa? Wajib sembahyang tetapi berdosa ia.
Subuh, waktu bila hurumat dia? Nak terbit matahari dah. 7 berapa? 7 suku kata terbit matahari. 7 suku, 7, 15. Suku tak tahu, 15 tahu. Tak apalah, 7, 15. 7, 10 baru dia angkat takbiratul ihram. Ataupun 7, 13 baru angkat takbiratul ihram. Sempat sekerakaat, tiba-tiba matahari dah terbit. Hak belen lagi, tu dia kata lulus atasnya, lulus, tapi hurumat, diharamkan atas dia. Kalau boleh jangan buat. Okey, muslimin yang dirahmati Allah. Adapun waktu darurat itu, darurat ialah waktu bagi orang yang hilang daripadanya manek sembahyang. Orang yang hilang daripadanya manek sembahyang. Manek ni tertegah sembahyang pasal haid. Tiba-tiba dah kering dah. Waktu bila? Contohnya Zuhur dan Asar. Tiba-tiba waktu Zuhur dan Asar, Zuhur ada lagi darah. Bila sampai pukul 3 tiba-tiba kering. 3:30 dia mandi apa semua. Itu dia panggil waktu darurat. Hujung-hujung dia dah. Bagi orang yang tahu bila habis. Tapi orang yang tak pasti habis dia kena tunggu istizhar. Apa dia istizhar? Orang yang tak biasa lagi. Umur 40 tak biasa mai lagi, heran. Ni istizhar. Ditunggu dulu 3 hari. Tunggu 3 hari, bawa dalam 3 hari. Tiba-tiba hari kedua mai balik. Kira balik hari, campur dengan hari yang mula. Tiba-tiba tunggu 3, masuk hari 3 Asar, maghrib dia kena sembahyang dah. Pasal tak mai dah. Tu dah lebih pada 3 hari. Elok hari yang keempat tiba-tiba mai balik. Berhenti balik. Sebab 3 dah ni kira balik. Itu dia panggil istizhar. Orang macam ni dia ada masalah sikit lah. Pasal kita nak kira sampai masuk istihadah. Itu dia kena kira macam tu. Seperti haid dan nifas. Nifas berapa lama tuan-tuan? Kita mengaji dah. Berapa lama? 100 hari ke? Ngelitin pak tepi 100 hari. Nabi kata paling cepat 40 hari, paling lama 60 hari. Ada juga fatwa mengatakan habis-habis kering, habislah nifas. Ada kadang 3 hari kering dah, rahim dia cepat berubat, cepat sembuh, maka habis dah, dia kena sembahyang dah. Atau habis nifas. Tapi pantang dengan suami 100 hari. Itu kena ingat. Itu hak Melayu, adat dan syarak. Nifas, gila. Kawan tu gila. Bila kata gila, contoh subuh dia gila, lupa makan ubat. Dia duduk melelong, masuk Zuhur. Khitab atas dia tak? Jatuh hukum tak atas dia sembahyang? Tak wajib atas dia. Pasal apa? Pasal gila. Bila kata gila, dia tak wajib sembahyang. Itu banyak dekat luar tu gila ke semua. Tu yang tak sembahyang pasal tak khitab atas depa. Kasar nampak? Ada memang sungguh pun tak wajib atas orang gila sembahyang. Tiba-tiba Zuhur duduk pukul 3, pukul 4 dia sedang balik. Terantuk tak mana tak tahu, kedegang. Teringat nak sembahyang. Maka hujung tu darurat. Dia kira darurat atas dia. Subuh tak payah qada. Dah subuh tadi dia mangkit-mangkit tidur, dia dah gila. Tak khitab atas dia. Ingat syarat sah sembahyang waras. Bukan orang Jawa saja, semua orang. Waras ni Jawa, tapi waras dalam in bracket dia semua orang kena. Waras akal. Bila tiba-tiba dia gila tak jatuh atas dia hukum. Tak perlu qada. Begitu juga perempuannya haid, tak perlu qada. Tu hak lelaki duduk keluar tu banyaknya haid lah tu yang tak mayang. Ambil gambar. Dah kata tak gila, haid pula. Muslimin yang dirahmati Allah. Dalam bab sembahyang tolonglah berat. Saya boleh bagi tahu saja. Tapi yang nak tolong tuan-tuan esok sedekah berjuta-juta. Buat masjid dan sebagainya. Awwalu ma yuhasabu ala abdun yaumal qiyamah as-salah. Allah tak tanya berapa banyak masjid yang telah hang buat, berapa banyak yang hang sedekah, berapa banyak yang hang buat kebajikan. Allah tanya solat tak? Habis kena tanya bab solat dulu.
Muslimin yang dirahmati Allah. Dan lagi, gila dan seumpama dengannya, dan terkadang-kadang tinggal daripada waktu sekadar takbiratul ihram bagi dia, itu darurat. Allahu akbar, dah darurat, dia gila, dah darurat sebab dia dah habis dah haid, nifas dan sebagainya. Allahu akbar, tiba-tiba masjid, Allahu akbar, Allahu akbar, teruskan sembahyang, darurat atas dia. Yang haduk kaya gerak tu pasal apa? Allahu akbar, darurat ke tu? Allahu akbar, dan tu lah. Kalau asal tak sempat rokok, tak sempat sujud, masuk kedua, habis. Saat lagi qada balik, tak kira asak, tak kira tuan-tuan. Asak hurumat dia tadi berlaku agak jauh. Kalau tak sempat rokok dan sujud, tiba-tiba azan, sembahyang tu tak pakai. Tak pakai maksud dia kena niat qada. Tak payah pemati pun tak apa. Baru saya baca kitab lain pula, tak payah pemati tak apa. Allahu akbar, Allahu akbar, dan rokok sami Allahu liman hamidah, maghrib masuk. Niat bukan tunai dah, kena niat qada. Hak awal tadi tunai, yang hak seterusnya qada. Teruskan 4, tapi ubah niat daripada tunai kepada qada. Lepas tu bangkit sembahyang maghrib. Itu kita dah terang dah hari tu. Baik, muslimin yang dirahmati Allah, jaga asak. Sebab itulah dinamakan asri, maksudnya masa. Okey, baik. Maka sembahyang wajib atas dirinya dan dituntut qadanya kemudian daripada waktu itu, dia kena qada. Dan apabila hilang manik, yakni hilang tertegah daripada sembahyang, manik ni tertegah seperti nifas dan sebagainya tadi, pada akhir waktu kadar lulus takbiratul ihram, wajiblah qada'iyah. Gila daripada subuh bawa pi zuhur, bawa pi asar, pun gila lagi. Habis dah asar nak masuk maghrib, elok azan dandan sedap. Dandan sedap maghrib. Maka hak tadi tak payah qada, bayar maghrib saja. Heran noh, maghrib baru sedap. Esok subuh jadi balik. Kata Allah Ta'ala bagi kelebihan yang tu ya. Macam bangkit-bangkit waktu puasa Ramadan lah. Bangkit subuh buka peti air, bangkit subuh buka peti air. Mai-mai bulan Ramadan bangkit-bangkit buka peti air gak. Oi perempuan kata tahu tak puasa ke? Allahu akbar. Eloklah kembunglah perut. Hak tu tak apa. Kan? Ni tiap-tiap hari duk gak ni apa cerita? Gila lah tu orang panggil. Muslimin yang dirahmati Allah. Terus 68, masalah waktu idrak. Bagaimana mengenalnya? Kata ulama, bermula waktu idrak itu ialah waktu yang dikira-kirakan antara awal waktu dan datang manik. Bagi orang haid contohnya, selalunya rupa hari bulan ni mai dah, selalunya rupa hari bulan ni mai dah. Mayang lukut, hari takut duk tengah semayang dia mai. Tu dia panggil waktu idrak, antara boleh dengan tak boleh. Semayang pergi belah, mayang-mayang duk rakaat kedua, tiba-tiba rasa macam tak, kita tak pernah rasa lah. Orang perempuan dia rasa lah. Dia rasa macam mana? Tak tahu lah. Jangan tanya. Dia rasa tetap okey, dia semayang itu tadi awal waktu ke duk tengah-tengah? Duk tengah-tengah. Maka dia esok bila habis kering, dia kena qada. Pasal apa hal lambat? Pasal apa hal lambat? Kalau anda tahu kata nak mai hari itu awal waktu, masuk terus semayang. Ni duk ujung-ujung baru nak mayang, tak rasa macam ada benda keluar. Habis benda keluar apa dah? Nak terkentut. Hak laki lah, hak perempuan cerita lain. Betul kata datangnya manik, kentut tu tak kira. Hak manik tadi ialah haid, nifas atau gila. Dia rasa dah melayah pelik, macam kerasukan. Dia rasa pelik, dia pening dan sebagainya. Tak tahu dia rebah seorang-seorang, pitam dan sebagainya. Pasal apa tak sembahyang daripada awal? Tu lah kita suruh. Sebab yang pertama, kita tak tahu apa akan berlaku pada diri. Kalau lebih baik sembahyang pada awal waktu. Tapi sebelum masuk waktu, tiba-tiba dia pitam, dia haid, itu tak apa. Itu dipanggil waktu idrak. Idrak ni maksudnya dengan ilmu. Seperti bahawasanya haid seorang perempuan kemudian daripada sedikit masa, daripada satu waktu yang luluslah
sembahyangnya dan sucinya di dalam sedikit itu, maka bahwasanya sembahyang itu wajib atasnya padahal ia suci daripada manik, maka wajib atasnya qada. Dah suruh lambat pasal apa? Kan? Okey, 69 waktu uzur dan mengenalnya. Waktu uzur yakni waktu ada masalah uzur syar'i. Kata ulama, bermula waktu uzur itu mengumpulkan antara zuhur dan asar atau menghimpunkan antara maghrib dan isyak, takdim atau takhir di dalam musafir. Itu saja. Waktu uzur berlaku pada siapa? Pada orang yang bermusafir. Lebih daripada 2 marhalah, dan bermusafir itu diharus syarak. Kalau takat nak pergi tengok Akademi Fantasia di Kuala Lumpur, nak jamak kosor, jangan dok buat, jangan harap aku nak bagi. Pasal apa? Bukan sah pada syarak pun. Tapi kalau nak pergi mengaji, nak pergi melawat, nak pergi tengok buat dan sebagainya, benda yang lulus pada syarak, okey, maka diharuskan pada dia buat jamak kosor. Syiah, tuan-tuan, Syiah dia kira, dia kalkulit hari itu, dia tengok sesudul dia, hari ni mesyuarat, lepas tu kena pitang tu pitang ni, dia sembahyang siap-siap subuh 17 rakaat. Lepas tu Allah Ta'ala beda pergi lah, Zuhur ambil 4, Asar ambil siap-siap, dia buat siap-siap, dia panggil takdim. Sedangkan dia bukan 2 marhalah pun, duduk lalangkawi pun. Ataupun dia kata tak apa, aku takhir. Takhir bila? Isyak, dia sembahyang 17 rakaat siap-siap. Itu Syiah. Okey, itu pendapat Syiah. Syiah pula lagi satu lagi, dia tengah naik kereta tiba-tiba merah. Okey, maghrib dah masuk, jalan sikit lagi merah, terus boleh ditakhirkan ke isyak. Tu kalau ikut dengar fatwa macam tu, tolong tanya bagi kat dia lah. Sebab uzur yang bagaimana? 2 marhalah. Kalau takat daripada sini nak balik bayah ya pun, pasal apa nak kena takhirkan? Tak masuk akal. Berapa jam langsung jam tu nak sampai ke bayah tu? Bukan duk Kuala Lumpur, dari sini nak balik Kuala Lumpur tu cerita 2 marhalah. Tu tak apa. Okey, muslimin yang dirahmati Allah. 70 masalah waktu harus sembahyang serta makruh dan mengetahuinya. Harus sembahyang tapi makruh. Kata ulama, bermula waktu harus sembahyang serta makruh itu tiada ada pada zuhur, tak ada pada zuhur. Adapun pada asar, maka mulanya daripada kuning matahari, tu waktu harus tetapi makruh dah. Kuning matahari sampai berkekalan ia qadar tinggal lulus sembahyang, yakni 1 rakaat. Maksudnya di situ harus sembahyang tapi makruh. Silap-silap makruh litahrim, makruh yang diharamkan. Okey, waktu asar saja berlaku. Baik, terus masalah 71. Menyegerakan menanam mayat. Menyegerakan menanam mayat. 3 benda yang Nabi SAW suruh segerakan. Masalah 71, menyegerakan menanam mayat. Ya saudaraku, pada masalah 64 itu ada hadis Rasulullah SAW menyebutkan jangan ditakhirkan jenazah. Ada yang mati, segerakan. Kalau boleh jangan sampai masuk asar. Sebelum asar selesaikan. Waktu malam makruh, Nabi tak bagi sebab gelap. Tapi kaedah sekarang pasal ada lampu, diharuskan balik. Okey, waktu asar tanam, matahari nak turun, tembak-tembak betul dengan kayu hak duk ada, tembak balik dalam, bercahaya kubur dia, nah ambil Facebook masuk pergi habis. Tu orang kata jangan waktu tu pasal matahari tembak. Waktu asar, sebab dia kita nak kena sembahyang jenazah. Bila sembahyang jenazah kifayah, ada ulama kata sunat yang dituntut. Bila kata sunat, boleh tak sembahyang lepas asar? Itulah perbincangan ulama. Tapi kita kata fardu kifayah, maka kita harus, bagi kita boleh sembahyang mayat lepas asar. Tapi kata ulama lain pula tak boleh sembahyang asar, sembahyang jenazah lepas daripada asar, sebab dia tu sunat yang dituntut, dia kata.
Bila kata sunat, tak boleh buat lepas asar. Lainlah qada. Tu kena faham. Kok-koklah ada orang fatwa dan sebagainya. Sahabat saya Syekh Aminuddin Abdul Rahim tak galakkan, dia kata. Barulah awal tahun baru ni dia dah keluar Abidah, dia habaq. Kalau boleh jangan sampai waktu asar, sebab takut orang tak berapa faham. Kita ni banyak mazhab. Hak tak erti mazhab pun ada. Mazhab Facebook pun ada. Dia mazhab Facebook ada. Mana mazhab pun tak tahu. Dia tengok Facebook, dia baca-baca, ni hukum dia, ambil. Ngaji tak, dia Facebook tiap-tiap hari tengok orang post kat dia macam-macam. Siapa post pun tak tahu macam mana. Tuan-tuan, ngaji jangan duk harap Facebook saja. Okey, baik. Takhirkan jenazah, kata Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um pada bab Al-Amalu fi Janaiz, dan aku sukakan, kata Imam Syafi'i, apabila mati, ingat ini mazhab Syafi'i, apabila mati seseorang janganlah ahlinya segerakan. Pak mati dah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, balut-balut nak tanam, amboi, dak lagi. Imam Syafi'i kata jangan disegerakan mandinya, kerana terkadang-kadang berlaku pengsan sahaja. Mandi-mandi kapan-kapan tentu bangkit, lari tu imam. Tak dengar lagi, cek dulu. Okey, kalau kita cek nadi, tengok biji mata, ambil toslet. Kalau lah toslet hak boleh zoom, tembak bagi elok-elok. Kalau anak mata dia duk main zup-zap, hidup lagi. Tapi anak mata dia duk macam tu saja, matilah dia. Tu kena tengok. Kadang-kadang jantung boleh berhenti, tapi mata tak lagi, sebab dia kait dengan otak. Ada kata hidup balik, hidup selepas mati. Hai kawan tu kan mati lagi, jantung yang berhenti, tapi hak lain tak. Imam Syafi'i tak bagi kelang kabut dalam bab menguruskan kematian. Jangan jadi tiga Abdul. Tiga Abdul dia kira nak sapu harta tu, dia suruh bagi tanam siap-siap, yang hak adik tak bagi, maka dapatlah rumah buruk kan. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey, berlaku pengsan sahaja, kata Imam Syafi'i atasnya, maka berupalah kepada orang yang serupa mati, kata Imam Syafi'i, hingga dilihat orang-orang akan alamat-alamat matinya yang makruf padanya, kata Imam Syafi'i. Tanda-tanda mati yang makruf pada orang ialah terletak dua kakinya turun. Kalau kita lunjuk mayat tadi, tak kata mayat lagi, orang yang kata yang dah mati tadi, kaki dia jatuh, kaki jatuh. Kalau duduk pacak elok lagi, karut, dia akan jatuh, turun habis, terkepak, kata Imam Syafi'i. Okey, kakinya dan tiada terdiri, dan terkulai dua tangannya. Kalau duduk genggam lagi, tu tak, tu tidur lah. Dah terkulai dah tangan dah. Okey, mana dia? Dua tangannya dan beberapa alamat yang diketahui orang dengan dia akan mati. Doktor, paramedik dan sebagainya. Maka apabila sudah memikir orang akan matinya dengan beberapa alamat, barulah disegerakan mandinya dan ditanamkannya. Cek elok-elok. Baik. Kerana menyegerakannya itu menunaikan hak kepadanya. Nak tunai hak untuk dia berjumpa dengan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah kata dah mati, pulangkanlah ia kepada haknya. Dan tiada dinanti lagi dengan menanam akan yang gaib, orang yang gaib. Tak usah duk tunggu dah orang yang tak gaib, orang yang gaib, orang yang tak ada dalam kawasan tu, jangan duk tunggu dah, kata Imam Syafi'i. Tak tunggu anak dia hak Australia balik. Tunggu anak dia hak Amerika balik. 38 jam. Lalas pak kerah. Ya, ada sampai kita nak bagi mandi, tak mandi lagi, nak tunggu anak daripada Amerika. Kerah dah, melekat dah, terpaksa urut pula, sebab lagi mandi dia kena buka habis, urut pula baru nak boleh buka. Dia ada doa dia, mata sampai duduk macam tu. Ada kadang kalau mata tak tutup, sunat kita tekan bagi tutup. Kadang-kadang kita pi mayat duduk terbeliak macam tu, Allahu Akbar, tolong tutup kalau dia dah meninggal. Kalau dia tak dan nak tutup, mungkin yang lain mati dulu, dia tak dan nak hantar signal untuk tutup mata. Ada kadang berlaku. Okey, baik. Ada di sini disebut, dan lagi apabila telah mati seseorang, pejamkan matanya, kerana Nabi ada memperbuatkan yang demikian, kata Imam Syafi'i, dan katupkan mulutnya. Kalau mulut jatuh terbuka, ambil kain ikat. Kalau dia tutup tak apa.
Kalau dia agak-agak, kan, orang tua-tua, gigi tak ada, dia mudah terbuka. Mata pun jatuh, gigi, mulut terbuka. Maka Nabi SAW suruh cari tali, perca kain dan sebagainya, ikat. Jangan duk biar terbuka. Makruh, kata Imam Syafi'i. Dan jika takutkan turunnya dagunya, dibelitkan dengan perca kain di kepala. Bukan ikat di sini, ikat di atas. Okey, baik. Itu dalam bab nak menyempurnakan hak mayat. Jangan duk biar tangan, biar dia katuk. Tapi kalau perut tinggi, letak atas tu dah lah. Nak tak atas tu juga, sekali lagi dia turun balik. Tak tang mana yang patutlah. Sebab tangan dia kena tak tutup dada hatinya. Macam mana sembahyang. Baik, 72 masalah. Waktu sembahyang yang disukai sembahyangnya. Ya saudaraku, dia balik pada masalah sembahyang. Adalah Imam At-Tirmizi telah mengeluarkan satu hadis lagi akan menunjukkan waktu yang diredai Allah Ta'ala sembahyang padanya. Allah reda dia, Allah reda kita sebagai hambanya. Waktu bila? Siapa yang sembahyang pada waktu tersebut, Allah reda kita sebagai hambanya. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nak cari reda Allah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan penuh keredaan. Waktu bila? Katanya Imam Syafi'i, Imam At-Tirmizi sabit dengan hadis Nabi, an Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al waqtul awal minas salati ridwanullah wal waqtul akhir afwanullah. Artinya diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, balik sekali bapaknya, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab. Katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula waktu awal itu keredaan Allah. Masuk waktu terus sembahyang. Sebab apa? Orang tanya, sebab saya nak cari reda Allah. Allah reda aku. Okey. Yakni sembahyang di dalam awal waktu bagi tiap-tiap sembahyang. Itulah keredaan Allah dan kesukaannya. Oleh kerana seorang itu bersegera menjunjung dan menunaikan niatnya dengan tiada menanti-nanti dan bertangguh-tangguh menyempurnakannya kerana sesuatu, maka mustahaklah ia dibalas yang lebih banyaknya dan besarlah lebih daripada orang yang lambat menyempurnakan suruhannya itu. Dan bermula waktu yang akhir daripada waktu fadilan itu mendapat keampunan daripada Allah. Hanya dapat keampunan, tetapi tidak mendapat keredaan. Ampun saja, sekadar ampun. Orang yang mentakhirkannya itu ialah kelepasannya daripada murka Allah juga, sebagai seorang yang melepaskan untung dengan bertangguh-tangguh. Dia tahu kata untung menega waktu tu, pasal apa dia tak pi buat. Macam itulah juga dalam kaedah, pasal apa dah tak tahu kata untungnya sembahyang pada awal, pasal apa ditangguh-tangguh. Utangnya, untung pula dah, utangnya. Okey. Pasal apa ditangguh-tangguh untuk membayarnya. Okey. Tetapi tiada lampau ia daripada waktunya, maka zahirlah dengan hadis ini akan kelebihan awal waktu itu. Baik. Masalah menyegerakan nikah anak perempuan, adakah disuruh? Balik pada hadis yang awal tadi. Ada anak perempuan, macam mana nak pergi menikah? Amboi darjah 6 hang bagi menikah dah. Oh, hadis bunyi pun. Cerdik sungguh pak tu pun. Nulis dia kira 50,000. Kalau ijazah, nantilah tunggu bagi mengaji dulu. Ada jugalah jadi adat tuan-tuan. Kalau SPM kita kata 7,000 lah, 5,000. Kalau diploma 10,000. Kalau diijazah, silat-silat ke depan ni tuan-tuan, hak laki pakai tak menikah lah cerita dah. Pasal apa? Ikut kelulusan nikah pun. Arab tuan-tuan, banyak yang jadi bukan anak dara lanjut usia, anak terona antulusia, anak terona lanjut usia. Pasal apa? Syarat kahwin di Arab, contohnya di Mesir, yang pertama dia kena ada rumah dulu, rumah sendiri.
Sya'ah dia panggil. Yang kedua, dia mesti ada kenderaan. Yang ketiga, dia kena bagi perhiasan pada dua ibu bapanya. Allah. Tu yang umur 50 baru menikah, umur 40 baru menikah, wuli kan. Pasal apa? Berjaya menikah juga aku, dia kata. Pasal apa? Pasal kes mahar. Mahar tak jadi kisah, saya kata. Yang jadi kisah hantaran. Hangui bunyi pun. Kalau ada kak, orang Melayu kita ada kak 3 orang, mati nak kena. Pasal apa? Langkah 3 bendui, bukan takat bendui, tangga-tangga kena langkah 3. Setiap tu kena bagi pasang pula. Melengung hal laki ni. Bertunang 3 tahun boleh tak pakcik? Pasal apa? Nak cari beda hak kak tu sama tu. Bertunang ni sunat dia 3 bulan je. Pasal apa disuruh bertunang? Nak bagi kenal orang yang nak jadi pasangan hidup. Betul-betul kenal. Hari tu bercinta semua elok, kentut pun elok. Tapi bila dah bertunang, kita mula kenal sana kenal sini, rupa-rupanya adik-beradik. Tu disuruh kita bertunang. Adik-beradik tak boleh kahwin pula tu, sesusu pula tu. Orang lah payah dah bab-bab tunang. Sampai tak ada nak kenal adik-beradik belah nu, adik-beradik tak, dia kira nak menikah. Dia pi jeti, bawa jala, pra, dapat dah balik nikah. Jadi banyak jadi macam tu. Orang dah nak kenal ni sampai satu tahap khitbah. Khitbah ni disuruh bertunang 3 bulan. Lambat pada tu dia jadi makruh. Silap-silap dia jadi cacat merba. Pasal kes bertunang lama tu lah yang jadi cacat merba. Hak tunang laki mai rumah. Dek 1 to pi. 1 2 5. Tonggek bagus punya dok ada. Pak ni hak bakal pak mentua. Minah. Noh. Lok. I kata I kena pula nama cerita bila. Noh, dul mai dah. Naiklah Minah ni pun naik. Minah peluk dul. Dia ingat tunang tu lulus dah tu. Pasal tunang lama. Sat lagi kot dia kona kot noh. Kot cenang sat lagi jatuh. Peluklah depa ni. Bahalul punya pak. Bertunang bukan dapat lagi. Bertunang bukan menikah lagi. Banyak jadi macam tu lah. Bertunang tapi dah berjalan merata dah. Bertunang lawan suap dah. Muslimin yang dirahmati Allah, tolonglah wahai bapa-bapa. Bertunang bukan syarat kata sah. Okey, disuruh bertunang di sini. Baik, kita masuk dalam masalah. Adakah disuruh? Ya saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di dalam masalah 62 itu sabda Nabi, wal aymu wa idza jawajadta kufu. Artinya wahai Ali, kata Nabi SAW, dan perempuan bujang, janda ataupun anak dara, apabila telah engkau dapat kufunya, yang sekufu dengan dia, duduk sama rendah, diri sama tinggi, duduk pun sama, diri out. Siapa ketot? Tak boleh, tak kufu. Yang hak perempuan hitam legam, hak laki putih, tak kufu. Macam tek cicak nikah-menikah orang kata, mang kena dah tu. Pasal apa anak dara tak segak? Kena pula anak dara, anak terona tak segak. Hak yang laki segak lah. Hak laki tu macam pecah rumah. Hak perempuan tu macam bidadari. Main-main menikah. Kena tu. Tu mulut orang kita. Nabi kata tak kufu. Kufu ni ngam-ngam. Match. Kena tengok. Kalau anak kita tu sekadar lepas SPM nak pergi mencari yang menantu, saya nak menantu hak degree punya, amboi cita rasa tak bagi sama dengan dia. Takut saya lagi. Nampak. Ini Nabi SAW kata, kufu'ah. Dapat kufunya, janganlah engkau takhirkan kahwinnya. Walaupun yang masuk tu tak kena kufu, jangan terima. Tak payah terimalah kita siapa kata pun. Kan? Kita siapa, depa yang gang, kita pipit. Tak ni, jangan. Tapi dah kufu, yang masuk pun orang kampung duk buat kerja bendang, kita pun kerja bendang anak dara kita. Tak apalah. Ni tanam cita-cita ni, kalau boleh anak datuk nak boleh. Anak saya, anak perempuan saya kalau boleh datuk lah. Orang lain saya tak mau. Mai sungguh datuk ada 3 cucu. Ambil. Kalau saya nak tengku lah.
Saya tak mau, saya nak tengku lah. Duk tunggu mana 40 dah masuk sungguh tengku pun tengkurak. Hak yang mana hak cucuk sendiri tu. Tengku juga ambil ke hang. Nak sangat ambil hak kufu dah lah. Padan-padan dengan kita. Okey, baik. Di dalam kata Imam Syafi'i pada bab majaa fi amri an-nikah, maka pasti lazim bagi segala wali. Ini wahai wali-wali sekalian. Kalau wali lain ada ilmu karamah, tuan-tuan wali juga tapi tak ada karamah pun, dia wali juga, wali mujbir nama dia. Yang bujang, yakni walaupun dia dara anak janda, dia mesti balik pada abang dia balik. Dia kena ada hak juga, bukan kata menikah ikut dan orang yang bujang ni ataupun orang yang anak janda, dia kena balik pada ahli dia juga. Okey, bujang yang merdeka lagi baligh apabila berkehendak mereka akan nikah dan menyeru mereka itu kepada redha daripada bersuami bahawa dinikahkan. Redha, kata Imam Syafi'i, saya ulang, redha untuk bersuami. Itu sebab ni kena ingat, jangan kata wali mujbir ada kuasa sepenuhnya hang kena menikah. Juru nikah syarat dia sebelum dinikahkan, dia kena bawa saksi, pi tanya perempuan tu pula, lah saya tengok kurang. Pernah tak dia pi tanya hak yang pengantin perempuan, cek kena paksa ke cek redha? Tu Imam Syafi'i suruh ni. Kita tak ada, kira nak boleh 120 tu cepat. Siapa dia? Tak tahu, jangan cerita kat siapa lah. Dia tak tanya siapa dah. Yang pertama kena tanya pengantin perempuan, redha tak? Tengok-tengok ayat mata turun, tak boleh nikah. Tanya-tanya redha tak? Kenyeh beduk tang ni, dia redha lah tu. Asukut alamatu redha, diam tanda redha. Sat lagi ku kata nak, hang kata aku galak pula, anak dara pusngak, kenyeh beduk tang ni. Okey, maka dia redha. Saksi kena ada. Yang kedua, tengok hantaran yang dia kata, ada tak hari nak akad nikah. Jangan main kosong, bawa apa dia yang kita janji. RM5, RM55, 5 kupang 5 duit. Bawa siap-siap, tunjuk kat juru nikah. Ni 5 kupang 5 duit buat dah. Mana 5 duit? Noh korek 5 duit mana ada dah. Ambil hak warna mah, tak lagi ke depan dia. Tu mahar pun kena tunjuk. Saksi pun kena tengok. Jangan kira akad nikah saja. 3 benda kena ada waktu akad nikah, iaitu tanya, kedua tengok mahar, yang ketiga akad berlaku. Sebab kita takut dipaksa. Yang kedua mahar tak ada. Bila mahar tak ada, hutang hak ujung sekali. Hak yang tu pengantin lelaki pun hutang bunyi hak ujung. Tu nak kata hutang pasal ke itu? Pasal kena wujudnya mahar tadi. Bukan belanja, mahar. Muslimin yang dirahmati Allah, ini balik sabit kata-kata Imam Syafi'i, merdeka lagi baligh apabila berkehendak mereka itu akan nikah dan menyeru mereka itu kepada redha anak dara tu tadi daripada bersuami, bahawa dinikahkan mereka itu kerana firman Allah, wa idza talaqtumun nisa fabalagna ajaluhunna fala ta'diluhunna ayyankih azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Okey. Maka yang demikian, saya tak baca maksud dia dah. Maka yang demikian hukum ke atas wali, apabila perempuan yang hendak bernikah, maka segerakanlah nikah akan dia. Cukup umur bagi menikah. Baik. Dan pada hadis yang di atas itu, yang lebih zahir ialah kepada seorang yang menaruh anak, yang ada anak perempuan atau saudara perempuan bujang, maka datang orang yang patut dengannya meminangnya, maka janganlah ditangguh-tangguhkan lagi, kerana apabila menyalahi kaedah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW itu dan tiada menurut sepertinya, nescaya sesal kemudian. Ya kan? Kadang-kadang sampai tak menikah anak dara tu, duk pilih-pilih sangat. Dah tengok elok apa, yang penting dia sembahyang tak tinggal. Itu saja. InsyaAllah ada keberkatan pada dia. Kadang-kadang sembahyang pun tak tanya ada. Mau duk buat balik soalan lama dulu.
Panggil mai temu duga dengan bakal pak mentua. Hari raya cukup jadi pergi rumah mereka. Mai tu tanya dandan. Cek mayang tak cek? Mayang subuh. Mayang subuh ada berapa rakaat tu? Buat saja saya tanya. Ada 3. Balik. Tak layak jadi menantu aku. Berada akal. Ada 2. Okey. Doa kunut tahu tak? Ada? Tahu. Kunut pendek, kunut panjang. Dia tanya balik. Maksudnya dia tahu, dia sembahyang subuh. Apa pun tengok subuh. Pasal orang yang sembahyang, Allah redha. InsyaAllah masa depan dia elok. Orang yang sembahyang on time, subuh tak pernah tinggal, kunut dia tak terlupa banyak. Bermaksud dia disiplin dengan Allah. Maksudnya bila dah disiplin dengan Allah, dengan manusia pun dia disiplin. Esok bila dia dah ada isteri, dia akan disiplinkan diri dia untuk cari kerja, bagi banyak rezeki dan sebagainya. Takat biasa pun tak apa. Yang kita lah ni, kita set bagi dia ada segala-galanya. Sembayang kita tak tanya, boleh tak pandu anak dia? Tak boleh. Lalah anak dia pula pergi pandu kuan tu. Celaru punya dok ada. Muslimin yang dirahmati Allah, ini banyak dah berlaku dalam kehidupan. Okey, terus. Banyak sangat memilih sesal kemudian harinya, kata Imam Syafi'i, dan ada kalanya oleh kerana memilih amat, tiba-tiba sudahlah terpilihkan yang lebih huduh. Duk kata nak hak segak, lalah boleh hak huduh. Pasal apa? Make up yang lebih. Waktu hari menikah pun dia paling segak. Masuk bilik, lari laki. Pasal apa? Loh, make up yang rupa pun. Ni dia punya tebal. Semua mengarut, tabarruj ya. Tabarruj ni make up. Laki tak berani masuk bilik. Pasal apa? Rupanya tu dia. Jaga. Pilih sangat, lalah boleh hak huduh. Atau tabiatnya, tabiat dia huduh, perangai. Malam-malam kerja tendang. Duk pilih bagi menantu laki. Anak kita tidur ya kena tendang. Buah hak laki tu tidur buah. Itulah kata. Baik. Atau agamanya, rupa-rupanya tak reti sembahyang. Dah pilih masuk hak tu pun hak tu lah, tak reti sembahyang. Pasal apa hak dulu yang tak mau nak terima dan sebagainya. Dan ada kalanya boleh jadi anak betina atau saudara betina, saat dia pakai perempuan, saat dia pakai betina. Ni kitab kata, bukan saya kata. Melarikan laki-laki ke rumah. Bawa mai rumah. Tu, cuba baca balik kitab ni. Bawa mai laki ke rumah. Pasal apa? Pasal tak bagi menikah. Bagi menikah lah. Pasal kalau tidak, sekali lagi dia buat mai laki ke rumah. Ke rumah apa? Buat lari pergi rumah khadi. Cerita dia. Dulu boleh lah. Kalau tak, rukun nikah ada berapa tuan-tuan? Dah 5. Nak tambah lagi 2 boleh tak? Iaitu kursus yang ke-7, saringan HIV. Tak ada hak tu, janganlah. Dulu boleh lah cerita Piramli, Aziz Syattar berterus lari dengan Dayang Sofia pergi rumah Tok Khadi nak menikah. Rasa nak menikah pi, rasa nak menikah. Tak. Dia kena ada syarat lain pula. HIV, ada pi kursus. Tak ada balik loh. Tuan-tuan. Okey, muslimin yang dirahmati Allah. Atau menangkap laki-laki di mana-mana. Pasal kes tak pergi menikah, anak perempuan ni dia nak dia lebih lain pada hak laki. Dia pergi tangkap jantan mana pula nak menikah pula. Masuk dalam Facebook gatal. Duk bergalak macam itulah. Itulah. Okey. Tempat yang didapatnya ataupun ia memberi malu dengan berzina ataupun tiada sedar telah dibuntingkan orang. Tu. Jangan lambatkan anak perempuan. Kalau ada kok yang janda, cukup dah dia punya iddah bagi menikah. Maka hendaklah jaga-jaga atas anak perempuan istimewa pula telah cukup umurnya. Maka hendaklah kira segera akan nikahnya dengan jalan menerima pinangan laki-laki yang patut-patut kalau apa dia ni? Mewalinya itu telah dipinang orang atau sebagainya. Okey, baik. Saya pilih satu lagi tajuk untuk berhabis sikit.
Masalah kufu, kahwin dan mengenalnya. Kufu, orang yang mesh dengan orang yang nak menikah. Kita kahwin ni kufu dah, yang kita dengan isteri kita. Ataupun anak yang kita nak kahwin, yang bertunang lah ni, kufu tak dengan yang tu. Sebab Nabi suruh tengok kufu tu sama kedudukan. Baik, mengenal kufu, kata Al-Khastalani, dan bermula segala perkara kufu di sini mengikut Asy-Syafi'iyah, Imam Syafi'i, ialah 5. Yang pertama, selamat daripada aib nikah. Apa dia aib nikah? Anak dara kita putih yang negro, bila main nikah, orang kata macam-macam. Tak ada orang Melayu dah ke? Bangla yang cari pun aib. Maka selamat ke tak? Tak selamat. Tak selamat, kalau boleh tak payahlah. Bagi sama kedudukan. Okey. Selamat di sini aib nikah, dia kata seperti gila. Kalau dah tak keturunan gila, kalau boleh jangan duk bagi menikah. Kalau tahu kadang-kadang dia kalau tak kena ubat, sekali lagi tengok raja duk panjat pokok. Jangan duk bagi kat dia. Atau kusta, ada penyakit yang berjangkit. Dan balar, albino. Lah pun tak kira, janji macam orang putih, dia kata. Pasal albino ni dia balak kan, dengan mata duk macam tu, habis macam Mak Saleh. Janji macam orang putih, dia kata. Lama dah dia teringin orang putih, boleh Melayu balak pun jadi, dia kata. Tak apalah. Tapi ingat, kalau kita mengaji selanjar X dengan Y tu, esok lusa keturunan kita mesti ada juga penyakit balak. Okey, balar, albino. Kalau lah menjadi aib, tak payah bagi menikah. Bukan memilih, Imam Syafi'i yang suruh. Yang kedua, merdeka. Maka janganlah laki-laki berjamis akrab daripada abdi. Janganlah duduk-duduk pergi berkenan dengan abdi. Jangan duduk pergi berkenan dengan hamba. Lah tak ada dah tuan-tuan, bab-bab hamba ni. Jangan duduk pergi berkenan dengan ni. Orang yang dah merdeka, dia kena cari sama-sama merdeka. Kerana dikait akan dia oleh perempuan. Jangan dia panggil berjamis akrab. Jangan duduk pergi tekel-tekel mengurat. Takut sekali lagi dia jadi masalah. Yang ketiga, bangsa. Saya kata awal tadi, dah kata Melayu, menikahlah dengan Melayu. Pasal apa menikah dengan negro? Lalah nampak macam tek cicak, pergi merata. Tek cicak medah, tek cicak medah. Jadi buah mulut orang. Zebra medah, kuda belang, kuda belang. Pasal apa? Merah, hitam dengan putih. Nabi SAW Maria, anak kepada Raja Kaisar Rom, datang kepada Nabi SAW nak meminang kod-kod. Ada Nabi ada anak lelaki, sebab nak bagi akrab negara Islam dengan negara Rom. Nabi kata dia tak ada anak lelaki. Anak angkat ada, nama dia Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah pun tak apa, janji bagi menikah. Anak Raja Rom ni nama dia Mary. Setelah diislamkan nama dia Maria. Kahwinlah dengan Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ni dia orang Ethiopia, Habsyah, hitam legam. Kalau dalam gelap renyih nampak gigi lah. Hitam sungguh. Saya ada sahabat daripada Ethiopia, Habsyah, rambut dengan rintin, dengan hitam cukup. Nikahlah dengan Mary ataupun Maria setelah diislamkan. Selama 2-3 menjak, sebulan 2 duk tengok Nabi, duk tengok orang pakat duk gelak. Datangnya 2 pasang ni orang pakat duk gelak. Nabi duk tengok, kesian juga. Yang Zaid bin Harisah rasa tak senang hati, sebab isteri dia segak, Mak Saleh, yang dia tu pun hitam gelap. Nabi tanya, macam mana? Zaid bin Harisah kata tak boleh, tuhmahan, fitnah dan sebagainya, tak boleh pi. Nabi kata ceraikanlah. Sebab apa? Sebab tak sekufu, cerai. Tapi Nabi takut Mary ni balik kepada tempat dia, jadi balik agama asal. Maka Nabi ambil jadi isteri dia setelah cukup iddah. Bukan galak-galak saja, sebab nak angkat martabat Mary ni, Maria, isteri Nabi. Rupa-rupanya bila ditanya balik dalam sabit dengan hadis dan kata-kata asar sahabat, rupanya
Mary ni berkenan kat Nabi, bukan berkenan kat hak yang tu. Berkahwinlah. Maka jodoh dia memang dengan Nabi SAW. Itu dalam bab kufur. Dah kita tengok teruk sangat dah, pi pejabat agama tak boleh buat apa, maka kita bincang-bincang, pejabat agama kata baru isytihar cerai. Okey, sebab tak sekufu. Muslimin yang dirahmati Allah, bangsa dan jikalau pada Melayu sekalipun, okey, Melayu sama Melayu, kerana bangsa itu setengah daripada kemegahan. Bangsa adalah kemegahan satu-satu tempat. Bangsa adalah kemegahan pada satu bangsa. Sekiranya bapa seorang laki-laki Melayu dan ibunya Arab, mak dia Arab, ayah dia Melayu, tak boleh berkufu dengan perempuan yang berbapakan Arab, ibunya Melayu. Tu pun Imam Syafi'i tak bagi. Kalau mak dia Melayu, pak dia Arab, cari yang Melayu Arab juga. Tak boleh terselang. Cidung tinggi dia kata, Syahrukhan dia kata, tak kira boleh. Tak, ingat. Yang keempat, tiada jahat dengan beragama dan sebagainya. Orang bukan orang jahat dalam bab-bab agama. Maka tiada sekufu laki-laki fasik dengan perempuan yang tiada fasik. Fasik ni luak pendek, mayang dak, mayang gitu-gitu ya, tu fasik nama dia. Cakap suka duk murung, itu dah jatuh munafik, itu panggil fasik, munafik. Tutup aurat tidak, tu fasik. Fasik yang diulang-ulang jatuh munafik juga. Maka dia tak layak berkahwin dengan perempuan yang ada ilmu. Okey, yang kelima, pencarian. Maka tiadalah berkufu orang yang berpencarian pekerjaan lata dengan orang yang berpencarian tinggi, orang yang biasa dengan orang yang tinggi kedudukan. Hindustan pun ada duk tunjuk cerita dah. Hak laki golongan marhain, pelari anak golongan kaya, lari atas kereta api, bertumbuk 20 orang, hero menang. Cerita dia. Lah kali menikah lah, tapi ikut Islam tak sekufu. Sebab apa? Lelaki tadi hendaklah sama dengan perempuan kedudukan. Okey, berpencarian tinggi. Seperti lelaki menyapu jalan, tiada berkufu ia dengan anak perawan, anak dara, tukang jahit. Tukang jahit tinggi lagi martabat pada orang yang sapu jalan. Dan tiada berkufu laki-laki tukang jahit dengan anak perempuan seorang saudagar, seorang peniaga. Dan tiada berkufu laki-laki saudagar dengan anak perempuan orang alim. Orang alim paling tinggi, dia ada anak dara, jangan duk gatai-gatai lah. Okey, mana kedudukan tinggi kita pun nak kahwin dengan anak alim, orang alim. Orang alim ni dia kerja apa sangat pun, tapi kerana dia alim, anak dara dia terjaga. Hanya boleh kahwin dengan orang alim saja. Kufu. Kalau kahwin dengan orang lotlak, anak dia kesian. Pasal apa? Perkahwinan terpaksa diteruskan. Rupa-rupanya tak reti sembahyang. Isteri dia pula terpaksa ajak dia sembahyang. Okey. Dan tiada diiktibarkan berkufu pada kaya harta kerana harta itu pergi balik. Kaya harta dengan tak ada, dia hanya kuat sembahyang tapi dia tak ada harta, tak disebut dalam kitab Imam Syafi'i. Kaya harta dia ada pergi dan balik. Maksudnya satu hari dia akan miskin juga. Bukan harta kaya. Dia tak apa, dia anak orang kaya. Dia pak dia yang kaya, dia bukan kaya. Salah faham kita. Tapi kalau dia anak orang kaya, dia ada ilmu, alim, tu tak apa. Sebab gunung yang tinggi pun kalau tak ada ilmu, harta ibarat gunung, runtuh kalau tak ada ilmu. Tapi kalau gunung yang tinggi, harta itu tadi ibarat dia ada ilmu, dia tahu urus. Itu manfaat bagi dia. Boleh berkahwin, tapi bukan niat kerana harta. Ini Imam Syafi'i sebut dah. Okey, pergi balik harta tersebut
bukan kerana harta kahwin, dan tiada bermegah-megah dengan dia oleh orang yang bermalu dan orang-orang ahli fikir. InsyaAllah di dalam bab nikah dapat luas lagi bicara ini, dan disebutkan di sini oleh kerana bertali mali dengan hadis juga. Okey, itu dalam bab kufu, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Daripada satu bab ubah satu bab, dia mai balik kok bab yang ni. Tapi apapun, apa yang Imam Syafi'i pesan, apa yang Imam Syafi'i kata, kalau boleh ikutlah. Sebab aturan-aturan tersebut adalah kerana untuk keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kerana apa-apa. Tapi kalau mak pak mata RM, anak tak peraya. Tapi saya pesan balik hak tadi, siapa juru nikah yang menjadi juru nikah dan saksi, kalau boleh pergi tanya dulu anak dara, adakah dipaksa atau sebagainya. Kadang-kadang lah tak ada dah, dia kira engkau nikah terus ya. Anak dara tak boleh masuk dalam masjid, pergi keluar, bawa habis hak yang buku panjang tu hak yang buka tu, bawa usung siap-siap pergi jumpa dia di luar. Sebab apa dia tak boleh masuk? Sebab dia haid. Ni terhegeh-hegeh nak masuk dalam ni, tu haram hukum dia. Okey, muslimin yang dirahmati Allah, apa yang kita bincangkan pada malam ini nak mengharapkan kepada benda yang baik, itulah harapan kita. Tapi apapun saya nak pesan di sini tuan-tuan, apabila kita mengaji, hendaklah kita amalkan. Apabila kita dapat satu-satu, jangan terus pegang, tetapi memikirkan sejauh mana pegangan kita. Ada orang dia mengaji, dia pegang terus, orang lain kata tak, dia pegang hatu saja. Bukan cara dia yang sebenar. Pegang, kalau tengok kena dengan kita, pegang terus. Kalau tak berapa kena dengan kita, lepas pelan-pelan. Yang mana? Sebab pendapat-pendapat ini yang lebih rajihnya, yang lebih kuatnya adalah diri sendiri, bukan bergantung dengan tok guru. Bila orang tanya hukum sikit, ustaz ni kata, habis pendapat kita apa dia? Mana ada ra'yi? Dalil Al-Quran, hadis, ijma' ulama, ra'yi kita kena ada. Ra'yi ni pendapat diri. Tu macam mana pendapat hang? Aku ikut Imam Syafi'i. Tak pendapat hang macam mana? Aku ikut Syafi'i. La ilaha illallah. Itu taklid dia panggil. Mana pendapat hang? Kalau dah berlaku macam ni, takkan nak pergi tanya Imam Syafi'i dah yang dah mati? Banyak berlaku macam tu. Dia tak ada keputusan diri. Orang yang betul-betul mengaji, dia tak ada keputusan diri, maka dia pergi mengaji lagi. Orang yang tak ada keputusan diri, dia bergantung dengan orang, yang tu dia mengaji takat tu ya. Dia duduk kira dengan kawan tu ya. Dia sandak. Orang yang masih mencari adalah mencari siapa diri dia, pendapat dia. Faham ke tak faham tak? Bagi faham bila ya. Mencari. Orang yang menyandak dekat orang, aku tak pi mengaji tak apa. Aku sandak dengan ni, sandak dengan kau ni. Apa dia sandaran? Sandaran ilmu dia tadi. Imam Syafi'i kata macam ni, dia kata macam ni. Tak nak tanya pendapat hang macam mana? Dalam bab pakaian contohnya, Imam Syafi'i kata lepas daripada lutut. Tapi tidaklah sehingga duduk antara dua sujud nampak kepala lutut. Okey, itu Imam Syafi'i kata. Yang hang lah ni pakai macam mana? Pakai takat tutup lutut. Hang kata hang Syafi'i. Tu kata kena fikir ke mana dan bagaimana apa yang kita mengaji. Kita tak tahu nak letak diri kita siapa sebab kita tidak ada pendapat diri. Tapi bila dah ada pendapat diri, jangan pula ajak orang dengan pendapat diri. Pakai pendapat Imam Syafi'i, pakai pendapat ulama' mutabar. Ni ada satu hukum. Saya dengan isteri saya tak batal yak mayang. Abang nak pegang, abang pegang. Betul? Sebab ada hadis. Tetapi dalam masyarakat, maslahah suami isteri tetap batal. Itu kena ada. Sebab itulah bila kita jadi tertanya-tanya, kita akan mengaji dan kita akan bertanya. Sebab apa orang yang tak bertanya dan tak mau mengaji? Sebab dia tak ada masalah ra'i, pendapat. Aku ikut orang ya, Jangan ada perangai macam tu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya ulang balik, esok seperti mana biasa, iaitu Ustaz Haslin Bollywood akan ada
kuliah khas di sini, tetapi terpaksa dibatalkan dan digantikan dengan Ustaz Zamri Mantok bin apa saya lupa dah. Mantok tu hak yang mengaji Quran dalam TV 9 tu. Esok akan ada di sini. Fa insya-Allah sama-samalah kita meraihkan majlis ilmu untuk esok. Hak yang duk tanam minat kat Ustaz Haslin Bollywood tu, pendam bila nanti ada lah kot, ada peluang untuk bersama dengan dia. Fa insya-Allah mana-mana pun tu saya kata dah, bab mengaji ni dia tak boleh kata nak minat, dia kena pi kerana nak mengaji ilmu, bukan kerana minat seseorang tu. Kalau kata minat seseorang tu memang akan jadi masalah. Dengar, ambil, tak mau jangan pakai, itu saja. Tak boleh, dia tu jenis kata kat orang. Kacau, bila nak cari ustaz hak tak kata kat orang pun aku tak tahu. Ustaz mana yang tak kata kat orang? Dah hang betul hang tak semayang, bila ustaz tu kata, ustaz tu kata kat dia. Dah betul dah hang tak semayang. Betul lah, dah betul, sudah betul lah. Cuma hak kata berlebihan itu yang bermasalah sedikit. Kata dia daripada mula sampai habis, dia kata seolah-olah macam tak ada masalah pada diri. Itu yang mungkin bermasalah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, carilah ilmu selagi mana ada upaya kita. Carilah ilmu selagi mana ada nyawa di kandung badan. Jangan biarkan hari-hari berlalu tanpa kita mencari ilmu, kerana tiada keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala setiap apa yang kita lakukan. Lakukan sesuatu tanpa kerana ilmu tidak sah di sisi Allah. Takat tu saja, minta ampun, minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terlajak bicara. Kalau ada persoalan nanti kita akan bincang di luar. Yang baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala menerusi Rasul yang bersifat maksum, segala ketelanjuran, kealpaan daripada diri saya sendiri. Saya sudahi dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa ala ta'wil ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.